Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana ini merupakan kali yang keberapa, saya rasa yang ketiga atau yang keempat saya berada di USM. Walaupun USM ni ada dua negeri, pertama di Pulau Pinang dan satu lagi di Kelantan. Saya baru-baru ni di Kelantan, rasanya sebelum Ramadan, bersama dengan doktor-doktor pakar di USM Kelantan. Masa tu saya bincangkan rasanya tentang DNA babi kot dalam perubatan. Bab bidang saya babi, tuan-tuan. PhD saya tentang makanan ubah suai genetik, GMF atau GMO, Genetic Modified Food. Yang hari ni kita mungkin tak nampak. Kalau di UK sudah diharamkan sebab etikanya. Kenapa kita nak makan tomato yang ada tikus? Kenapa kita nak makan tomato yang ada ikan? Sebab dia dah bercanggah dengan etik. Etik ni akhlak lah, tak bagus lah kan. Tapi di China, di US dah buat lembu ada babi. Tapi bukan orang macam ada setengah-setengah ustaz-ustaz tu, dia kata bila lembu ada babi ni muka dia macam babi sikit-sikit. Itu sahih tak betul. Dia DNA ni dia genetic modified food. Dia nak bagi lembu ni banyak susu. Macam mana lembu nak banyak susu? Binatang paling banyak susu apa benda? Babi. Ada orang segan nak sebut babi. Babi tak baik. Khinzir. Khinzir bahasa Arab. Babi bahasa Melayu, apalah, cakap je lah. Tak ada masalah sebab nama. Tak ada masalah. Babi tu bahasa Melayu, khinzir dalam Quran. Aulahmal khinzir. Quran pun tak malu nak sebut khinzir. Kita kadang-kadang tulis babi tu bintang. Apa benda? Come on, saya orang fiqh. Orang fiqh dia tak pandai nak pusing-pusing. Direct. Babi-babi lah. Kalau bab istinja, macam mana nak basuh kemaluan tu? Direct kemaluan. Apa malu-malu lah? Kita kena cuci ke orang tua-tua kata, apa benda kau ni ustaz? Jadi kita kena jelas. Itu orang fiqh. Kita kena tahu apa benda nak jelas, baru orang faham. Sama lah juga macam isu DNA babi apa semua ni, kita bentang dekat USM Kelantan. Jadi hari ni saya bentang tajuk agak berbeza mengenai zakat, sedekah dan juga infak fi sabilillah. Saya tuan-tuan dan puan ucap terima kasih kepada Prof kanda saya ni. Dia dah booking rasanya 4 bulan lepas ke 5 bulan lepas. Awal sebelum tahun 2018 rasanya. 2019. Dan program memang padat. Saya dengan UKM pun pegang jawatan banyak mesyuarat ni. Balik ni esok saya ke Sarawak. Malam esok forum perdana dengan Mufti Sarawak. Balik, lepas tu terus ke Kelantan pula. Jadi sebenarnya tuan-tuan, program tu padat, tetapi saya anggap itu satu usaha jihad saya. Saya tak mampu nak nak buat lebih macam orang-orang lain, macam Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Tak mampu, kita tak mampu sebab kita bukan orang bisnes. Tetapi saya boleh kongsi apa yang saya ada. Setiap orang ada jihad masing-masing. Oleh sebab itu saya nak kongsi pada hari ini satu tajuk yang saya rasa sangat baik untuk kita amalkan, iaitu kebahagiaan memberi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apa kata Allah Taala? Manfaatkanlah, kata Allah, kehidupan kamu ini sebelum datang ajal. I want to tell you, bila kita datang ajal, masa tu tidak ada benda yang akan bantu kita kecuali amalan yang kita buat. Apa amalannya? Tak lain dan tak bukan, antaranya solat, puasa, zakat, apa yang telah kita infakkan. Allah kata manfaatkan sebelum datang ajal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, kalaulah mereka ni diberikan, boleh bercakap, dia orang kata laula akhartani, wahai Tuhan, boleh tak kau lambatkan aku sikit? Tengok apa dia nak. Laula akhartani ila ajalin qarib, satu masa yang pendek, padahal nak mati ni, malaikat maut dah sampai. Ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
untuk aku bersedekah. Nampak? Dia tak kata aku nak solat, tetapi dia kata biar aku boleh bersedekah. Dan sedekah itu besar. Apa jawab Allah Ta'ala? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Satu saat pun aku tak boleh nak lambatkan, sebab masa kau dah sampai. Kan masa ada banyak kan? Itu sebabnya tuan-tuan perasan tak, bila orang disahkan kena kanser, apa dia buat? Tempoh ni, dia orang kata apa, kanser ni orang tahulah, dia orang kata apa, dugaan yang paling besar. Orang kena kanser, saya bekas saya punya orang yang membawa saya ke alam ini, seorang profesor daripada UPM, dah meninggal, Allah yarham. Dialah yang bawa saya masuk ke alam ni. Masa kami sama-sama bentang di IKIM tentang halal. You all bayangkan, dia meninggal umur 51 tahun, seorang profesor yang cukup hebat berkaitan dengan babi juga. Tuan-tuan bayangkan, bila dia kena kanser 1 tahun tak mau cakap dengan orang. Umur 51 tahun. Bayangkan orang ada nama, tapi Allah tu maha sayang, nak bagi dia rehat, tuan-tuan. Dia dah buat infak dia cukup besar untuk negara. Dia wujudkan satu produk Hafiz. Masuk ke apa, kalau kita masukkan minyak je, dalam masa berapa second keluar, detect ada DNA babi. Dapat detect, tapi harga dia mahal. UPM jual 40,000 rasanya. Nama produk tu Hafiz. Tuan-tuan bayangkan, kita nak jadi orang kata nak infak tak mampu dah. Kalau bila kena kanser, apa yang akan buat? Pertama sekali dia akan buat, duit aku nak infak kat mana? Sekarang ni Ustaz Hanafiah Malik, kalau tuan-tuan kenal, dia kanser tau. Doktor 2 tahun lepas cakap dia mati dah. Doktor pula nak jadi Tuhan. Doktor kata, kalau ikutkan ilmu saya, minggu depan Ustaz mati. Tapi dia kata apa? Pada tarikh tersebut saya berada kat Mekah. Ustaz bersedia lah, dia kata. Tengok dia pergi balik Mekah, sekarang bawa motor besar lagi. Tak mati lagi. Tapi Allah bagi dia panjang umur, sebab dia banyak dapat doa daripada orang ramai. Cuma nak bagi tahu, bila kena kanser, dia buat apa? Bila dia dapat tahu kanser, dia buat apa tahu? Dia buat surau atas nama mak dia, wakaf dengan duit dia sendiri. Tengok. Agar bila dia mati, ada sesuatu yang masuk untuk bagi syafaat pada dia. Itu dinamakan wakaf, mengalir. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi hari ini, apa itu kebahagiaan memberi infak. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Sedekah itu besar. Di bawah sedekah dia ada zakat. Di bawah sedekah dia ada apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, wakaf. Di bawah sedekah dia ada infak fi sabilillah, bagi fi sabilillah, sedekah. Ada pula yang dia panggil it'amut ta'am, bagi makan. It'amut ta'am, dalam satu hadis Nabi kata apa? At'imut ta'am, afshus salam, at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala. Nabi kata apa? Nak masuk syurga mudah. Apa dia? Pertama, afshus salam, banyakkan bagi salam. Apa maksud bagi salam? Buat baik sesama manusia. That's all. Bang, tak ada maknanya awak kaya tetapi bila mati tak ada orang nak semayangkan. Tak ada makna. Makna hubungan awak sangat teruk. Nombor 2, Nabi kata apa? At'imut ta'am, bagi orang makan, belanja orang makan. Itu sebab kita jangan kedekut, Kak. Bang, jangan kedekut. If you belanja orang makan, Allah buka balik pintu rezeki kita. Kak, atas. Ada juga atas. Atas gitu. Tak apalah. Saya kena slip disc kat belakang ni. Saya tak boleh nak angkat, minta maaf ya. Pakcik, abang kat belakang atas. Saya tengok sekali gitu lah. Nak angkat tinggi-tinggi takut sakit. Apa nama tadi? Mana ni? Bagi makan. Contoh pagi tadi lah. Kita ni nak bagi makan, Nabi tak bagi tahu. At'imut ta'am, Nabi kata bagi makan. Bagi makan ni orang panggil umum. Makan apa? Roti canai. Berapa roti canai dekat Penang? Satu roti canai berapa? RM1. Murah lagi. Kami kat KS RM1.20. Tapi zakat kami tinggi ya. Orang kaya KL. Tapi nak bagi tahu RM1. Bang, kalau kita belanja orang, 3 orang makan, Allah buka pintu rezeki, percayalah bang. Sebab Nabi kata, bukan saja kamu ni buat baik dengan orang, kamu bagi makan pada orang. Nabi kata kamu, yang ketiga, kamu semayang malam tak tinggal. Buat 3 benda ni. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Kau masuk syurga dalam keadaan tenang dan aman abadi. Itu ya. Tapi sungguh tuan-tuan, bab makan ni jangan risau.
Saya nak kongsi sebelum saya masuk pada slide ni. Slide ni agak detail sikit sebab saya nak tekankan pada dua perkara. Pertama, zakat dan wakaf. Cuma yang ni saya nak bagi kongsi bahawa percayalah, I believe. Saya percaya dengan apa? Dengan pemberian. Saya tuan-tuan dan puan duduk dekat UKM Bangi lah. Kawasan Bangi ni ramai ustaz-ustaz lah situ. Sebab situ kawasan paling murah lah untuk kami ni. Rumah 300,000 lah dulu. Beli rumah 300,000. Jadi ustaz-ustaz paling boleh beli kat situ lah. Saya, Dr. Muhammad Farid Ravi, kenal? India Muslim. Masuk Islam umur 18 tahun, hari ini pakar rujuk tafsir Malaysia. Bang, buat PhD dalam bidang tafsir dekat mana? Dekat Jordan. Dalam bahasa Arab. Dia antara pakar tafsir dekat Malaysia. Pertama, Profesor Datuk Dr. Zul, UM. Nombor 2, Profesor Dr. Muhammad Najib daripada UKM. Nombor 3 dia daripada KUIS, Kolej Universiti Islam Selangor, Dr. Farid Ravi. Saya malu dengan dia. Qori pula. Hakim bukan hakim mahkamah. Hakim tilawah kebangsaan. Masuk Islam umur 18 bang. Kita daripada kecil baca qul huwallahu salah. Malu kita, saya malu dengan dia. Saya bagi-bagi, kita orang dekat-dekat, saya, Ustaz Don, apa-apa dekat-dekat lah. Imam Muda Ashraf, situ semua. Jadi tuan-tuan dan puan, pagi-pagi saya makan kedai mana? Kalau nak lepak dengan Ustaz Farid ni, satu je. Lepak kat mana? Kedai mamak. Dia memang tak boleh kecuali mamak. Sebab teh tarik mamak ni dia luar biasa. Kalau pergi kat kedai kat Timah, teh tarik dia tu, orang kata, nak rasa teh ke teh tak tahu aku ke. Tapi kalau pergi kedai mamak, Allah, minum dia tu berbuih. Minum sampai otak. Terasa nikmat dia tu. Orang panggil apa? Teh potong kaki dia bagi. Farid nak macam tu. Saya pergi, kalau pergi minum kedai mamak, kalau saya pergi seorang, lain, cara dia buat lain. Tapi kalau Farid datang lain. Ustaznya mari-mari teh tarik dia berbuih bang, meluah-luah buih dia. Warna beza, warna dia coklat cantik ni. Saya kata, Farid, apa pasal kau punya teh tarik lain, aku lain? Ni, hang tengok aku punya, cerah, hang punya pekat buih lagi. Dia kata, brother, kau tengok kulit dah, brother. Lagi gelap kulit kau, lagi gelap kau punya teh tarik. Lepas tu dia pun cakap pada aneh, ni kawan sahabat gitu. Lebih kurang aku tak reti sangat dekat Hindu ni, Hindustan. Dia ambil teh tarik saya bawa masuk. Datang pop letak. Berbuih bang, sama. Lepas tu saya pergi seorang pun ingat, ini Farid kawan atau datang lain. Tengok, betul, kena cari kawan yang baik. Bak teh tarik kawan dengan Farid Ravi. Cuma cerita ni macam ni. Dia dekat dengan masjid kedai tu. Jadi bila saya makan dengan Farid Ravi, ada student master dia tengah-tengah makan. Kami ni kalau bila makan nak pergi bayar sikit masalah. Bergaduh tuan-tuan. Macam nak bunuh orang. Berebut ni bukan pergi kat kedai duit tak keluar. Ni memang keluar duit ni sampai mamak tak tahu nak ambil duit mana. Tapi Farid ni dia ketua kawasan tu. Dia dilantik oleh sultan untuk jadi nazir masjid tu. Jadi dia kawasan tu. Nak kahwin jumpa dia, nak potong lembu jumpa dia, semua dia. Jadi mamak tak berani main dengan dia. Jangan ambil. Tak ambil mak. Okey. Mamak habis modal, dia tak boleh cakap apa. Macam semalam nak makan, nak pergi bayar. Jangan ni apa punya? Marah. Tak boleh. Semalam nak pergi makan, nak pergi bayar kepala ikan lepas ceramah. Tokek pelita kata. No ustaz, jangan. Ni saya punya kawasan. Dia dah main dah. Ni kawasan saya, jangan main. Masalah bila pergi ke Kuala Lumpur, saya nak bayar. Main, ni kawasan saya. Ni pelita semua kita punya. Dah sudah pening kepala aku. Letih kita nak dapat pahala tak boleh. Jadi saya buat macam tau. Bila makan ni, tengah-tengah makan 3 orang datang. Datang siapa tahu? Datang geng masjid 4 orang. Duduk kat meja sebelah. Kita kenal. Saya pun buat kata nak pergi bilik air. Bangun nak pergi bilik air. Farid kata nak pergi mana? Bilik air Ustaz. Saya pergi bilik air. Nampak pintu bilik air, saya tengok, saya pusing. Saya pergi ke kaunter. Menipu tak? Saya tak cakap saya nak pergi kencing. Betul tak? Ini dipanggil helah untuk bayar. Saya kata saya nak pergi bilik air. Saya sampai bilik air, saya tengok, okey saya bayar. Pergi ke kaunter, nak bayar. Farid tengah makan ni.
Kata berapa? Mamak, kira semua tu, dua meja. Satu Farid, satu sebelah. 52. Makan pagi 52 ke ni? Roti canai, roti nasi lemak sikit. Takkan 52. Cek balik tu, kau kira balik. 52 apa? Main 4, 6, 7 orang ni. Betul. Itu ada seorang yang belakang ustaz suruh kira dalam meja tu, dia ambil apa nama 24 keping. Bawa balik tapau. Allah. Kita nak guna duit juga. Kata takkan tak bayar. Jadi tuan-tuan nak tak nak ambil lah RM50. Dia kata tak apa ustaz, RM50 saja. Mikir kita tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu intumfaq yunfaq alaih. Janji Nabi tu. 2 hari lepas tu saya dengan Ustaz dengan Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Haslim Bollywood forum dekat Melaka. Ustaz Abdullah Khairi dia Pulau Pinang sampai Shah Alam dia minum, lepas tu dia pergi ke Melaka. Dekat Shah Alam tengah dia makan datang hamba Allah seorang dengan isteri dia. Dia kata ustaz ada ni ke? Ada forum lah dengan Ustaz Izhar dengan Ustaz Haslim. Ya. Ni envelope tolong bagi kat depa 2, ni ustaz ada 1. Ni apa benda? Tak tahu. Ustaz ambil ke? Ustaz ambil, ustaz 1 bagi ni kat depa. Ambil saja. Kata ni duit apa? Ambil saja. Jangan duk tanya lah, ambil saja. Saya tak tahu apa. Ustaz Ustaz Allah sampai dia panggil saya, kata nak ambil ni. Orang bagi, ambil gambar siap. Nak hantar pada orang tu, kata dah bagi dah. Sampul surat tu. Saya kata apa ni? Tak tahu lah depa bagi dah. Ambil lah. Lepas tu bagi kat Ustaz Slim. Saya masuk bilik, saya tak buka lah. Bila turun bawah, biasalah bawa anak-anak mandi dalam kolam kan. Pergi mandi kolam. Bila mandi kolam, Ustaz Aslim dah ada lah. Perut terkambung. Dia pun mandi-mandi dengan dia kata, Hang dah buka envelope. Siapa bagi? Masya Allah, dia kata. Berapa? Apa saya? 500. Ui, banyaknya. Tak. Sebab apa 500? Tak tahu. Saya pun naik atas bila lepas mandi, buka-buka 500 dulu. Tadi saya habis berapa? 50. Allah bagi 500. Masa tu Allah bagi. Lepas tu saya buat lagi. Tak dapat lah. Sebab niat dah tak betul. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, nak bagi tahu jangan risau. Allah bagi. Intumfaq yunfaq alaih. Tuan-tuan puan, bila nak mendapat kebahagiaan, infak ini tak lain dan tak bukan perkara paling penting iaitu zakat. Percayalah, zakat ni bukan untuk orang kaya saja. Orang yang mempunyai pendapatan. Kadang-kadang pendapatan tu kita kena tahu berapa nilainya. Macam tuan-tuan kerja di Pulau Pinang, kena bayar zakat di Pulau Pinang. You all duduk kat USM dia macam dia orang kata apa? Amil kepada zakat Pulau Pinang, bayar dengan USM. Nampak tak? Jadi maknanya kita kena faham konteks bayar zakat tu. Zakat ni bukan untuk orang kaya saja. Kita ada duit lebih je, dikira lebih nisab, kita kena bayar zakat. Cuma orang risau kata bayar zakat ni sampai kita sampai, jangan risau. Yang penting tanggungjawab kita selesai. Dari sudut bahasa, apa maksud zakat? Bersih, suci, subur dan berkembang. Ini dipanggil zakat dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat. Ini dari sudut syarak, pengertian zakat. Keluar sebahagian, bukan semua. Sebahagian. Ada orang dia ingat, keluar ni kita yakin miskin. Bang, semalam saya jumpa dengan habis ceramah semalam, dia datang ke bos pelita. Dia kata, Ustaz, percayalah Ustaz, saya ni Allah bagi rezeki dapat buat hotel baru hotel nak buat ni, kata semuanya hasil daripada infak. Apa infak dia? Pertama zakat, yang kedua dia buat baik pada mak pak dia. Dia bawa mak pak dia pergi haji. Orang lain bawa mak pak, duit ada, tapi bila bawa pergi haji ni, dia duduk hotel jauh. Dia ambil hotel dekat sekali. Dia kata, Ustaz, saya memang kawan-kawan kata mahal ambil tu. 120,000 seorang. Dia pergi 3 orang, bini dia tak bawa. Dia bawa 3 mak pak dia tu. Dia kata mak pak ni tu ada. Dia kata, Ustaz, saya buat tu Ustaz. Saya balik, Allah buka pintu rezeki, juta-juta masuk Ustaz. Tengok. Ini orang yang dapat rasa benda tu. Sama macam kita. Kita mungkin tak dapat juta-juta, dapat juta-juta, SPRM masuk lah. Kita ni Allah bagi kod lain. Allah bagi kod apa? Naik pangkat mudah. Ingat, senang kan naik pangkat? Tak senang. Tak kira lagi orang dengki kat kita. Masa nak naik pangkat lah, keluarlah video kita.
Tak, video, mana video kita nakal kat mana-mana kan. Duk ngorak ke perempuan ke apa. Kena. Masa tu lah keluar. Gambar kita keluar habis. Tapi tuan-tuan percayalah. Bila dengan kita jaga Allah Ta'ala, Allah tutup pintu keaiban-keaiban kita. Percayalah. Tu rezeki. Naik pangkat. Tiba-tiba masa naik pangkat, muda. Saya ingat masa saya naik pangkat jadi pensyarakan. Saya naik muda. Saya sangat antara yang muda dapat naik. Alhamdulillah lah, macam Prof Said. Sebab ni saya punya mentor. Dia yang ajar buat ni. Saya buatlah semua. Ikut arahan dia. Cuma masa pensyarakanan tu tak jumpa lagi Prof ni. Cuma ni saya naik tu yang best kan. Masa masuk tu kan dia orang minta jurnal macam-macam. Saya dah ada. Cuma bila saya masuk orang terakhir. Patut orang terawal. Bila masuk orang terakhir, visi ni lah kali dia kata. Oh ustaz, terima kasih lah mai kata. Memang kita kena mai. Tahun Seri tu. Saya nak tanya hukum. Tanya hukum dalam tu. Tanyalah ustaz dalam temu duga. Habis tanya ustaz, sembang tanya bab wakaf, kira-kira duit punya faraid, dah minum kopi, dapat tuan-tuan. Orang lain keluar. Saya orang terakhir, nombor 5. Nombor 1 keluar, gila. Keluar bilik dan tanya apa soalan, gila keluar gitu ya tuan-tuan. Nak kata stres ni dia. Orang tanya macam siapa awak ni kenali ke tidak, macam tu. Tapi tuan-tuan mubain, kadang-kadang Allah mudahkan kot lain pula. Macam kita Allah buka rezeki kot lain. Percayalah cakap saya. Tunggu. Tuan-tuan mubain. Daripada syarak. Mengeluarkan sebahagian harta. Apa dalil wajib? Banyaklah. Tuan-tuan boleh rujuk. Saya tak bawa lah ayat Quran kat sini. Terlalu banyak. Antaranya yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Tengok. Sangat simple Allah bagi tahu. Ambil sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, zakat, dan yang dengan itu kamu dapat membersihkan, menyucikan harta kamu. Macam contoh kita ada benda-benda yang tak jelas. Contoh kita pergi pejabat, kadang-kadang adalah miss kita, kadang-kadang terlambat. Kita dah makan masa orang, kita dah susahkan orang. Duit itulah dia panggil penyucian. Dia panggil at-tazkiyah. Itu panggil zakat. Zakat ni at-tazkiyah, menyucikan harta kita. Tuan-tuan, apa syarat wajib zakat? Pertama, Islam. Islam, insya-Allah awak dapat. Yang kedua, merdeka. Sempurna milik. Cukup nisab, cukup haul dan niat berniaga. Ini dia ada 6 syarat. Niat berniaga ni untuk orang berniaga lah. Kita sampai nombor 5. Nanti saya akan bagi tahu yang mana kita nanti. Islam wajib. Tapi kalau orang bukan Islam nak bagi zakat, boleh tak? Tak boleh. Dia panggil bagi pemberian. Dia panggil endowment. Merdeka bukan hamba. Bibi bukan hamba. Ada orang Kuala Lumpur tanya, orang pandai. Dia kata, Ustaz, adakah bibi tu hamba? Hamba pun tak hamba. Dia pekerja macam kita juga. Kita wajib bayarkan zakat untuk dia. Kalau dia nak bayar zakat ataupun dia bayar zakat sendiri. Sempurna milik, kita punya milik. Cukup nisab, cukup haul, iaitu cukup tahun, niat berniaga. Ganjaran berzakat banyak. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 227. Tuan-tuan boleh rujuk. Saya tak mau sebut sebab saya sebut awal tadi. Ini penting. Falsafah berzakat. Pertama, mengagihkan kekayaan dari golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada berasaskan sistem sosioekonomi Islam. Zaman Nabi, pembangunan umat Islam itu berdasarkan zakat. Wakaf. Masjid Nabawi, wakaf. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, mungkin ada yang akan pergi Mekah, mungkin haji atau umrah. Tuan-tuan masuk pintu 21 belah kiri. Angkat kapet, tapi payah nak angkat kapet ni kena ada orang yang biasa. Tuan-tuan tak biasa jangan angkat-angkat, halau dia arak. Angkat-angkat dia ada bulat lubang besar. Itu dia panggil bi'ru haq. Satu telaga yang dulu ni diwakafkan. Sekarang ni tengok orang sembahyang atas tu tuan-tuan. Orang yang wakaf berapa kaya Allah, kaya di akhirat. Menyucikan jiwa, membayar zakat dari sifat mazmumah. Orang bayar zakat, dia tidak akan ada perasaan jahat dalam diri dia. Dia akan ada perasaan sayang pada orang. Membersihkan dan menyaburkan harta membayar zakat, pembayar zakat. Yang keempat, melahirkan sifat syukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan golongan yang berada. Tuan-tuan, bila kita ada duit, apa kita nak buat? Kita bagi.
Intunfaq yunfaq alik. Engkau bagi balik. Percayalah. Cuba perasan tak kalau kita naik pangkat, selalu orang akan cakap kambing seekor. Sembelih kambing. Kenapa sembelih kambing? Tak payah pergi jauh lah. Bila kita dapat baby, dapat anak, apa kita buat? Dalam tempoh 7 hari tu, bagi nama, akikahkan budak, tahnikkan budak tu, akikah. Betul tak? Anak lelaki berapa? 2 ekor. Anak perempuan? Seekor. Kalau tak mampu seekor-seekor boleh tak? Boleh. Kenapa? Sebab nak tunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tanda tunjuk syukur tu. That's why kita habis kat situ tak ada masalah, sebab orang tu doakan kita. 5, mengurangkan perasaan iri hati dalam kalangan orang yang kurang berada. Orang tengok dia kaya, bila kita bagi makan dia kata tak apa, dia kaya, dia kongsi dengan kita. Tengok, tu penting tuan-tuan puan. Yang keenam, mewujudkan perhubungan di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala di samping merapatkan hubungan sesama manusia. Ketujuh, memberi peluang kepada golongan berada untuk beribadat dengan mengeluarkan zakat. Ini salah satu daripada cara ibadat yang paling mudah untuk kita mengeluarkan, untuk kita beribadat pada Allah. Yang ke-8, membentuk kesatuan dalam kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan. Yang ke-9, melahirkan masyarakat madani yang bersifat penyayang. Yang ke-10, melahirkan rasa ketenangan dan ketenteraman jiwa kepada pembayar zakat. Ini benda yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kenapa kita kena bayar zakat? Antara harta yang dikenakan zakat, tuan-tuan tengok, antaranya ramai orang tak perasan dekat pendapatan. Pendapatan kena keluar zakat. Itu difatwakan. Wang simpanan, duit yang kita simpan dalam akaun. Jadi saya akan bagi tahu macam mana nak kira. Emas, perak dan KWSP. Seterusnya yang terakhir, yang ke-6, perniagaan. Ini untuk orang berniaga. Saya jadi untuk geng-geng bisnes, saya banyak bagi nasihat kepada mereka untuk bayar zakat. Kadang-kadang mereka tak tahu. Baru ni sembang dengan geng Maharaja Lawak, dia baru dapat RM100,000. Buat lawak je Prof, tak payah buat jurnal. Buat lawak RM100,000. LHDN tak bayar, dia tak declare lagi. Lepas tu zakat pun tak potong. Saya tanya, hang bayar zakat tu? Kata ustaz, saya dah bayar dah. Bila hang bayar? Baru ni bulan Ramadan. Tu zakat fitrah. Zakat simpanan dia tak tahu. Tu sebab kadang-kadang kita kena ambil tahu tuan-tuan. Tu sebabnya kita ni kalau tak tahu macam mana nak bayar zakat dan kita takkan bayar zakat, macam mana kita nak kaya? Macam mana orang Islam nak kaya? Tambah kita di UC, macam tuan-tuan di USM, saya di UKM. Tiap hari saya tengok pelajar saya makan susah. Bang, itulah duit zakat. Daripada situ dia dapat zakat, di situ dia dapat belajar. Tuan-tuan, kadang-kadang bila saya sangat terasa, dulu kita tak rasa, kita kita pun muda kan. Saya pula jenis layan orang muda. Sebab follower saya, tuan-tuan perempuan, tengok dalam Instagram, Facebook ni ramai orang muda. Dia tengok dia punya pengikut ni di antara dia kita boleh check berapa ramai. Daripada 15 tahun sampai ke 45 tahun. Itu saya punya followers. Ada yang tua-tua juga tapi tak ramai, berapa persennya. Yang tinggi orang tua-tua ni siapa? Kazim semua tua-tua. Orang muda pun ada juga. Dia tapi orang tua dengar dia tu menjeling, pitam tu makcik kat belakang. Kazim. Tu abang saya juga tu. Kita selalu, kalau dia stres-stres, dia akan WhatsApp saya lah, telefon. Orang baik, orang sangat baik. Tapi Tuhan uji dia penyakit jantung, kencing manis. Tu tuan-tuan kena faham. Kalau lepas ceramah, dia naik kereta tu, driver tunggu dah, masuk kereta tu. Dia tak, kadang orang kata dia sombong. Bukan sombong, jantung bang. Kau reti sumbat dia makannya. Masa sakit, dia kata sakit sungguh. Masa buat bypass, bukan bypass, dia masuk angiogram. Dia masuk tu memang sakit, dia kata sakit sangat-sangat. Tapi sekarang ni dia kena jaga makan, doktor tak bagi makan. Dia pula pantang tengok durian. Nangis ni kalau tengok durian tua tu. Keluar air mata macam tahajud dah. Tuan-tuan puan, harta yang dikenakan zakat ni Nabi SAW bagi tahu antara Allah bagi tahu laki-laki yang tidak, rijalul la tulhihim tijaratun an bai'in an zikrillah. Antara benda yang Allah sebut bagi dia, orang yang hebat ni orang yang tak lupa
akhirat walaupun dia kaya. Percaya atau tidak, kita ni Allah bagi rezeki macam-macam. Tapi kalau kita lupa, kita rugi sekali. So semalam saya di Masjid Ara, Sungai Ara sana, alhamdulillah penuh tuan-tuan dan puan, sampai jam jalan. Sebab kebetulan dah datang sini, masjid nak lama dah. Jadi PA saya simpan, saya siap. Bila saya ada kat Penang, kita bagi. Jadi bila dapat tahu kata saya mai, tu dia pun ambil. Dia pun buatlah wawak penuh sampai kan ada orang jaga jalan jam. Tuan-tuan, masjid ni tuan-tuan, dekat Malaysia saja 19,000 lebih masjid dan surau yang diangkat jadi surau Jumaat. Tapi nak hidupkan dia tu payah. Orang yang hidupkan masjid ni, orang yang kena tahu yang bahawa dia adalah hamba Allah yang kena bersyukur. Ini bila ada pangkat tak datang masjid. Tu masalah kita. Bila ada duit tak datang masjid. Kadang-kadang kita lupa, kereta yang bawa kita pergi masjid, tayar akan datang di akhirat bagi syafaat. Zaman Nabi, unta yang datang bagi syafaat. Tapi dalam satu hadis Nabi kata apa? Aktiru min mawadhi'is sujud. Banyakkan tempat-tempat sujud, sebab tempat sujud akan datang bagi syafaat kat dia. That's why kita banyakkan tempat sujud. Tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, orang tak perasan benda-benda tu. Sebab itulah yang Allah akan bagi kepada kita bila kita mati kelak. Dia antaranya benda ni. Jangan lalai disebabkan harta. Apa faedah kita kaya tapi kita tak jaga harta kita. Kita tak fikir pun kereta-kereta ni semua akan datang di akhirat bagi syafaat. Saya pergi rumah seorang hamba Allah tuan-tuan, ni kongsi benda-benda yang kita dapat tengok. Sebab saya tak nak direct sangat kat sini, nampak macam kuliah di universiti pula. Ni nak cerita benda berlaku, saya pergi rumah seorang hamba Allah Tan Sri. Dia panggil, masa tu ni cerita dan 7 tahun lepas. Masa pergi tu, rumah dia dekat satu kawasan atas bukit. Tuan-tuan tahu tak, dia punya pagar saja, ya Allah, saya rasa pagar saja gabung 3 rumah kita. Pagar saja, cantik lah. Tengok cantik. Bila saya masuk parking kereta, masa tu saya pakai kereta apa? Kereta Wajar aku dah jual lah. Masuk parking kereta tu, saya tengok kereta tu semua kecil-kecil, rendah-rendah. Saya pun tak tahu kereta apa. Ada satu kereta tu macam tombak syaitan. Dia dibuat tombak. Saya tak tahu, rupa Maserati. Lepas pergi tengok kat orang ni, kita tak tahu kereta apa tu Ustaz. Prof. Masa pergi ceramah kat Nazar World tu baru dia cerita, Nazar World cerita, ni kereta ni Ustaz, kalau Ustaz nak ambil saya bagi baik punya harga. Datuk Faisal. Dia kata berapa tak bagi? Ingatkan dapatlah 100,000, 200,000. Saya ustaz punya pasal, saya potong harga, dapat 1.3 insya-Allah. Itu dia bagi kereta mampu tengok tuan-tuan. Tak apalah. Bila sampai kereta-kereta macam tu, kita pun tak kenal. Jangan setakat Honda Accord tu, driver dia punya kereta. Kita masuk-masuk tu, buka pintu dan segala masuk. Bila masuk tuan-tuan, tu pijak-pijak. Tengok ni. Ruang tamu dia lagi 3 kali ni. 3 kali ni ke 2 kali ni, dia ruang besar. Ni, pijak-pijak ni akuarium. Kau bayangkan akuarium. Dia punya cermin, dia punya keras. Kita tengok dengan lampu naik, Allahu Akbar. Saya masuk. Saya cantik. Aircon tu saja sejuk lah, ya Allah. Sampai kan Tan Sri kata, Ustaz ni isteri ni pun sedih. Dia di tepi tu, tak perasan saya. Ustaz, isteri saya, Allah Akbar, Puan Sri minta maaf, saya tak perasan Puan Sri cantik sangat. Dia kata Ustaz dah biasa, ramai orang masuk semua jadi begini lah. Jadi bengong gitu. Betul. Kalau tuan-tuan pergi, bengong juga. Yang dinding ni saya dah biasa tengok. Orang tamu 1, orang 2, dinding dah ada. Kalau pijak lantai ni kat Dubai dia ada bang. Kat Dubai dia ni, saya kata cantik sungguh. Masuk dia buat tazkirah untuk keluarga dia. Dalam rumah dia buat sembahyang kat situ. Dia punya air nampak. Masa sembahyang Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh tutup lampu je. Sejadah sikit, yang lain tu semua ikat. Tak khusyuk sembahyang. Masa bagi tazkirah ni antara maghrib isyak, buah anggur besar tu. Ni apa pun tak ada, ayak pun tak ada.
Contoh. Gurau. Nak kata ke dia punya mana, dia punya, bagi anggur. Kita ceramah mana makan anggur. Kita makanlah satu sebelum ceramah. Ya Allah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kaya nak bagi tahu. Saya tanya, berapa buat ruang tamu? Ruang tamu saja nilai dia 1 juta. Ikan yang lari-lari kuning, merah, hijau tu ni, harga dia kata, ustaz saya dapat murah, ustaz saya dapat murah. Berapa? Dapat sepasang 75,000. Saya garu kepala tuan-tuan. Dulu kita tak tahu. Lepas Datuk Ali Syukri ni ada, baru saya tahu kucing dia pun 50,000 ekor, 50,000 ringgit seekor. Kucing ada 50,000. Ni ikan. Dia mari daripada mana saya pun tak tahu. Tapi dia kata saya dapat murah ustaz, saya beli 4 pasang. 4 pasang maksudnya berapa ekor? 8 lah. 2. 4. Kali kan 75 kali 4. Main-main gurau gitu lah. Sekarang ni berlambak ikan tu. Tapi nak bagi tahu, kayanya dia geng masjid. Dia kata, ustaz saya bawa kereta saya semua, kereta-kereta ni saya bawa pergi masjid. Saya buat ni, saya dengar Ustaz Datuk Dr. Zahzan Muhammad bagi kuliah masa tu. Kan dia tengah top dekat IKIM kan. Ya Allah kata, jannatin tajri min tahtihal anhar. Bila kita masuk syurga, bawah lantai ni, tempat kita pijak ni, air sungai yang mengalir. Dia masa tu tengah buat rumah. Dia balik, dia terus bagi tahu kontraktor, saya nak buat aquarium, biar nampak air. Sebab dia nak bagi tahu anak-anak dia, kita ni baru dunia baru. Saya tak tahu saya boleh masuk syurga atau tidak ustaz. Saya nak rasa macam mana hidup duduk dekat dalam rumah ni, ada air bawah mengalir macam syurga. Tapi syurga lagi hebat. Jadi nak masuk syurga, aku kena buat amalan lagi banyak. Dia bawa kereta pergi masjid. Dia kata, ustaz kalau saya boleh bawa kereta ni pergi golf, takkan saya tak boleh bawa pergi masjid? Tengok tuan-tuan. Itu sebab dia panggil infak. Apa yang kita ada. That's why jangan disebabkan kita kaya, kita ada duit, kita jadi kedekut. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan, berapa kadar zakat sebenarnya atas harta yang kena zakat? Iaitu 25%. Dia jadi lain dia punya slide ni. Tapi tak apa, kita tekan je lah. Ni antara benda-benda yang kita kena benda yang tak dizakatkan. Rumah, ada rumah banyak mana tak payah zakat. Tanah banyak tak payah zakat. Bangunan, katakan satu bangunan kita punya tak payah zakat. Batu permata tak payah zakat. Tapi harta yang tidak, yang dikenakan zakat, ni semua ni barang-barang yang kena zakat ni. Harta emas, kita masuk masuk saham, tu semua kena masuk. Kena tanya orang pusat zakat. Puan akan maklum lah. Jumpa saya ni ada masuk saham. Saham tu kena kira. Tuan-tuan. Sekarang ni kita masuk zakat pendapatan. Apa itu zakat pendapatan? Zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan profesional. Ni Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Boleh rujuk buku dia. Semua yang kita dapat. Macam mana kita kira untuk LHDN, begitulah juga kita kira untuk Allah. Terima kasih banyak. Cepat memahami. Semua yang kita dapat tu mesti dizakatkan. Cuma kena kira lah. Kadang-kadang kita tak tahu tau. Ada orang dekat Kuala Lumpur, daripada Mindef, dia pergi bawa dia punya slip gaji apa semua kan. Dia kira. Dia suruh orang pusat zakat tu kira. Pusat zakat wilayah persekutuan, PPZ wilayah. Kira. Ini kerja sebagai ni lah, sebagai kerani. Kira. Kak, ambil borang ni, isi. Kenapa? Ini borang akak layak dapat zakat. Dia nak potong zakat, orang tu kira dia tak layak zakat, bayar zakat, dia layak untuk terima zakat. Pula dah. Tengok, cuba hantar ni, cuba try. Tak tahu beramai mana yang dapat zakat. Tak tahu. Zakat. Tapi percayalah, orang yang keluar zakat, ramai yang dapat faedah daripada dia. Saya antara orang yang makan duit zakat daripada kecil. Daripada sekolah, sebab saya sekolah menengah dekat Arab. Syria 12 tahun. Sekali dengan Datuk Mufti Wilayah. Cuma dia pergi buat master, dia keluarga kaya lain. Bapak dia orang istana. Tapi macam saya duduk kat asrama. Bapak saya pula walaupun kerja kerajaan, tapi anak-anak 11 orang, 8 orang belajar sendiri. Hafal Quran, jadi pakai duit sendiri. Jadi saya tak nak menyusah sebab saya abang sulung.
Jadi kita dapat zakat ni, zakat Selangor. Sebab saya anak Selangor. Tuan-tuan, orang yang bayar zakat tu, saya hari ni ceramah tiap-tiap malam, berapa banyak sampai kat orang tu? Tak perasan. Timbalan Mufti Selangor, sahabat saya Datuk Dr. Anwar Opir, pun penerima zakat Selangor. Sekarang timbalan Mufti, tuan-tuan, berapa banyak dapat kat dia? Jadi semua tu kita kena fikir untuk di masa depan kita. Mungkin orang yang bagi zakat kepada kami dah meninggal dunia semua dah. Tapi apa yang kami buat macam pagi ni, saya ada dekat Bertam ni bagi kuliah. Kalau orang dapat amalkan, waktu tuan-tuan perempuan pun dapat faedah, tuan-tuan bayar zakat, semua yang dapat ni, yang kita buat ni, bukan kita saya dapat pahala, orang yang bagi zakat pada saya dulu pun dapat pahala. That's why jangan risau, percayalah Allah tu Maha Kaya. Ni antara benda yang saya nak kongsi. Ada matematik sikit agar kita tak pening kepala lah. Sikit-sikit yang mudah-mudah, jangan saya bawa yang mudah-mudah ni. Tak ada lah ada perpuluhan semua, tak ada. Ni pendapatan kasar setahun. Dia ada dua kaedah cara nak kira zakat ni. Ini yang dia macam-macam cara. Tapi yang ni saya bawa yang mudah-mudah lah. Nak rujuk, perempuan rujuk pusat zakat USM atau Pulau Pinang. Pendapatan contoh kita ada setengah, ni ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, kita kira keseluruhan. Tak nak pening-pening, kita ambil pendapatan kasar setahun berapa? 48,000. Katakan saya punya gaji setahun 12 tahun 12 minggu 12 bulan tu 48,000. So apa yang saya kena buat? Tolak 2.5%. Saya tak kali pula lah. Ni sebab saya buat pukul 2 pagi tu kan. Tu yang keluar kali tu. Tapi tolak dulu pendapatan yang tidak perlu diambil pengiraan, sama macam kita tolak LHDN. Lodging, tuntutan luar negara, tuntutan kerajaan, tuntutan perubatan, semua tu tolak siap-siap dah. Macam saya, kalau saya LHDN, saya kena pakai borang B. Saya ni penjawat awam, tapi dia ada pendapatan lain, profesional. TV, apa semua tu saya kena declare. Saya beli baju, saya boleh claim. Ni baju saya pakai ni kan, claim LHDN. Kasut, LHDN. Semua boleh. Maknanya sebab saya selebriti. Memang dia ada satu kolom selebriti. Kalau kau tak kena tu, yang ramai kena selebriti tak declare tu, dia tak potong 700,000, 800,000. Baru ni telefon Zizan mau bayar tak? Oh, saya bayar. Tak. Bayar. Tak ada masalah. Dia kata ada kawan-kawan kita kena lekat ni Ustaz. Berapa ratus ribu? 400,000. Sebab dia tak declare. Kita sekarang ni LHDN tu kita bayar, kita potong gaji. Yang orang kata apa, zakat ni pun kita buat benda yang sama. Potong baju kita guna apa semua, kita bayar. Itu yang akhirnya dapat RM1,200 dia bayar setahun. Tak banyak. Tapi kita berkira, nak bayar tu kita berkira. Jadi oleh sebab itu, jangan kita risau. Sebab zakat ni tidak membebankan kita, tetapi dia mempermudahkan urusan kita. Okey, kaedah yang kedua. Ni payah sikit. Ni cara detail Ni kaedah yang kedua, detail. Pendapatan yang layak zakat, okey, tolak 2.5%. Contoh, ada 48,000. Sebelum tu tolak dulu perbelanjaan yang dibenarkan setahun. Diri kita berapa? Kita pakai guna untuk tu, untuk ni, RM12,000. Isteri berapa? RM5,000. Anak berapa? RM2,000. Berumur bawah tu dia tolak semua ni. Pendidikan sendiri dia tolak. Semua tolak. Last kali berapa tinggal? Mana? Jumlah perbelanjaan 32,480. Pendapatan yang layak di zakat A dan B 15,000. Ni yang nak keluar zakat. Tolak zakat yang wajib dibayar, lepas tolak 15,520, tolak 2.5%, jadi 388,000. 388 ringgit zakat kita. Tu pun orang kedekut bang. Tu masa pergi bayar tu diminta balik tu. Kalau ada 8 sen kat ni, saya nak 2 sen. Sebab kes berlaku masa bayar zakat fitrah ni. Bergaduh kot. Kan ada orang tunggu kat depan masjid kan. Orang bayar, saya bayar zakat fitrah. Berapa? RM6.85 sen contoh. Dia tunggu mana 5 sen dia. Mencari ke ustaz tu. Jadi kena keluarkan 5 sen tak tepi, bagi balik. Ada sampai berkira, dia kata kalau saya bagi 5 sen, orang lain bagi 5 sen, berapa banyak you dapat? Oh, you kira kat situ pula. Kadang-kadang orang terlalu berkira dalam bab-bab membayar zakat. Ini tu zakat pendapatan. Seterusnya zakat saham.
Kertas berharga, di saham dia lain. Dia panggil zakat yang kita kena bayar hasil daripada kita kembangkan harta. Dia panggil kertas berharga yang diperniagakan dalam transaksi perdagangan, khususnya di bursa saham. Ini benda yang kita kena faham. Ini sikit saya nak bagi tahu. Dia mudah ya, nak kira ya. Dia saham ni ada dua. Zakat saham yang kita simpan lama, saham yang kita simpan pendek. Ada saham kita letak 1 tahun. Yang di 1 tahun ni macam ni kira je, mudah je. Nilai saham semasa, baki saham trust account, kos berkaitan, tolak 2.5%. Mudah. Lah kali berapa ni? RM2,021 apa? RM2,216. Tu zakat. Selalunya orang letak saham tu kan, tuan-tuan kena ingat, orang letak saham ni dia tak ada bawah, ada di 50,000. ASB saja dah berapa dah. ASB yang jangka panjang kita keluar jarang-jarang. Ni yang kita keluar setiap tahun. Ada orang macam semalam ada apa? Token apa bang? Pelita tu kan. Dia kata dia ada yang dia saham dia, bagi saham, setiap tahun dia akan dapat 100,000. Dia dapat 100,000, dia kata kena keluar zakat tak tu? Kena. Hasil daripada sebab kamu jangka pendek, kamu kena ambil berapa nilai dia, 100,000 tu kamu kena tolak 2.5%. Dia baru dia nampak, oh kena bayar zakat rupanya. Okey, tu jangka pendek. Selalu kita ni yang inilah. Yang kedua, jangka panjang ni macam contoh ASB sebagai contoh. Contoh ASB lah. ASB ni bila kita keluar, contoh kata tuan-tuan perempuan ada dalam ASB berapa? Ada orang dia letak RM150,000 duit ASB dia tu. Jadi ASB ni bila nak keluar? Kita tak tahu sebab kita jangka panjang, kita simpan sampai tak boleh keluar 10 tahun pun. Jadi apa yang kita kena buat? Kita keluarkan zakat tu 2.5% masa kita keluar duit tu. Itu paling mudah lah. Macam tuan-tuan keluar nak bawa, katakan nak keluar 50,000 nak buat rumah, baiki rumah. 50,000 tu tolak siap-siap 2.5%. Dah, lepas tu gunalah sampai habis. Itu je. Resit simpan. Nanti masuk dalam SDN, tolak tu zakat. Tu mudah. Itu kalau orang yang nak kejar SDN, nak lari dari SDN, nak tolak apa dari SDN. Ada orang dia kata dia buat keluar, macam baru ni ada seorang Puan Sri, dia bagi 40,000 bagi kat Ustaz Lah Khairi punya sekolah. Saya kata, Puan Sri, dia tak ada, dia tak dapat didak SDN. Tak apalah, dia kata antara dia dengan Tuhan. Apa ni saya dengan Allah lah. Ni ada orang macam tu pula. Tuan-tuan. Ini untuk saham. Ni zakat emas pun kena ambil perhatian. Sekarang ni ramai orang nak bisnes emas. Bisnes emas, apa semua ni tuan-tuan, benda-benda macam ni kena bayar zakat. Apa tu zakat emas? Definisi jenis logam yang diwajibkan zakat dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Contoh, emas ada 4 jenis. Kita perempuan tengoklah, perempuan duduk kat belah mana. Lelaki ada juga, jangan ingat lelaki tak ada. Pertama, emas yang disimpan tidak dipakai. Perempuan ada emas kat rumah. Akak ada emas kat rumah. Tak pakai nampak tu. Simpan. Ada. Macam tu je. Ada. Bagus ya, pakai. Kena zakat. Tapi berapa nanti jangan risau, sudah kena zakat sudahlah. Jangan risau. Dia ada kadar dia, ada nisab dia. Emas yang tak disimpan, baru ni ada seorang artis. Dia penerbit. Tahu tak berapa simpanan emas dia simpan? Tak mau bagi tahu siapa lah. Dia kira timbang-timbang ada 2 kilo lebih. Rantai dia, gelang kaki, gelang pusat, semua ada. Betul. Gelang pusat pernah tengok, Prof? Prof kena beli kat bini seorang. Tak. Macam mana tak tahu lah. Cuba bayar. Jangan duk bayar. Hilang Quran. Hampa jangan bayar. Dia kumpul dekat 2 kilo lebih. Saya kata, hang bayar zakat tak? Apa salah bayar zakat? Ni kan gelang-gelang pakai, bukan dongkor emas. Weh, kena bayar. Kena bayar? Apa? Dia tanya, kenapa? Dia ni orang Kelantan. Apa? Kan benda pakai. Mau pakai masa bila? Masa aku pergi wedding, masa aku pergi dah pakai kan? Bang, kak, kau pakai tu betul. Tu tak payah zakat kalau kata kau tak lebih daripada hak dia. Sekarang ni yang kau pakai ni saja pun lebih daripada dekat 2 kilo. Wajib zakat makcik weh.
Dia pergi timbang. Dia kata, okey, apa pergi timbang? Pergi timbang ni keluar zakat. Tanya berapa lama dah kau ada? Rupanya dekat 16 tahun. Duduk simpan, tak pernah keluar zakat. Dia kena bayar semua daripada 16 tahun tu. Tu ingat Kalau tak pernah bayar, dia kena bayar 16 tahun punya zakat. Tapi alhamdulillah dia ada duit, dia bayar. Tapi alhamdulillah dia bayar baru ni, saya tak mau bagi tahu angka berapa, nanti orang tahu. Orang boleh check. Tuan-tuan tahu tak? Lepas dia bayar, baru ni dia dapat projek. Projek dia dapat 7.8 juta. Projek tu pula jelas tak? Dapat lah. Ada satu syarikat TV bayar hutang dia 3 juta. Dia kata Allahu Akbar, dia kata betul, bila bayar zakat jadi mudah habis semua urusan. Rupa sebelum ni dia ada susah. Rupanya ada benda yang tertunggak. Kadang-kadang kita tak perasan. Dia tapi dalam bab zakat simpanan semua dia keluar. Tapi emas dia tak tahu, ingatkan dia tak keluar zakat. Tu zakat emas yang disimpan tidak pakai. Yang kedua emas yang dipakai. Yang ketiga ni dua ni zakat pelaburan yang hari ni orang beli online, orang simpan. Emas pelaburan patuh syariah. Ini yang pakai kalau pergi kat bank-bank kan dia bagi nombor, dia bagi kad ataupun dia bagi buku, dalam tu dia bagi nombor emas. Kalau minta pergi kat bank, saya nak emas saya ni, dia akan masuk, dia akan pergi cari kita punya emas tu. Ada nombor dia akan ikut nombor. Itu pun kena keluar zakat. Emas pelaburan dia patuh syariah. Ini akaun emas, passbook tiada pemilikan emas. Ini yang ramai kena tipu. Beli emas tapi tak ada online atas nama je. Ini bahaya. Tu sebab emas kena ada milik. Sama ada milik dalam bentuk angka atau dalam bentuk fizikal. Itu penting. Tu sebab Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sangat tegas dalam bab pelaburan emas. Sebab dia kata ramai orang tertipu. Tu kena beringat bahawa masa satu emas yang diharamkan oleh JAKIM, satu ketika bank negara haramkan, orang Melayu paling ramai kena tipu. Juta diorang rugi. Bagaimana kita nak kira? Okey. Contoh ni emas yang orang kata apa, emas yang kita simpan. Berat emas disimpan tak kali harga emas masa. Mana 2.5% lah, lepas tu tolak 2.5%. Contoh 100 gram kali 180. Kalau di Pulau Pinang berapa emas yang tidak dipakai ni? Pulau Pinang dalam 85 gram. Dia letak 100 tu lebih lah tu, dalam 85 gram. Kalau emas tak pakai, macam di Selangor dalam lebih kurang 85, 86, lebih kurang gitu, something like that. So maknanya you all punya emas kat rumah, kakak punya emas, pergi timbang. Tapi jangan masuk dalam Facebook. Saya bawa emas yang begitu banyak untuk ke pusat zakat, wabillahi taufik, dia panggil. Hilang tengah jalan gitu. Jangan senyap lagi tu, senyap bawa. Sebab kita tak boleh nak timbang pakai timbang kuih samprik. Tak jadi. Dia mesti dia punya timbangan yang emas, timbangan emas. Letak tu dia akan kira digital. Itu yang kita kena keluarkan zakat. So, katakan emas 100 gram kali dengan 180 harga semasa, tolak 2.5%. Maka jadinya zakat RM450. Emas ni nilai besar. Tambah-tambah yang perempuan simpan. Ini bagi yang tak pakai lah. Jadi cuba dalam mazhab Syafi'i disuruh kita pakai. Tapi pakai pun tak boleh sampai 2 kilo. Ini untuk emas yang dipakai. Untuk tujuan perhiasan diri tidak dikenakan zakat. Asasnya yang perempuan pakai jangan risau. Perempuan pakai macam semalam ada datuk yang pelita tu, dia bagi tahu, dia kata saya pakai jam saya ni ada emas. Saya kata berapa banyak emas? Tak banyak Ustaz, 18 karat. Tapi kalau kumpul semua jam-jam tu berapa banyak tak tahu. Jangan kira hang kumpul macam tu. Dia kata jam ni dia tak panggil emas. Dia gunakan emas tu untuk ketepatan masa macam Rolex. Tapi kalau kata emas penuh, itu memang tak dibenarkan untuk lelaki, haram. Tapi nak bagi tahu, emas yang dipakai ni untuk orang perempuan. Anting-anting, gelang sikit itu gelang apa? Rantai kaki ni selalunya berapa apa Ustazah punya gelang tu besar nampak tak? Dia gelang ni maknanya kita boleh anggap selalu dia tak berat kalau setakat pakai kat diri ni.
Tapi kalau di Kelantan, itu saya memang awal-awal saya bagi tahu. Kak pergi cek zakat. Jual ayam je. Ustaz beli ya. Tangan gitu watan. Dia macam anak mami juga. Gitu. Tapi kalau betul emas betul sampai banyak tu, wajib keluar zakat. Tapi berat emas dipakai tak kali harga emas semasa 1 gram kali 25. Okey. Semasa 1 gram. Sebagai contoh 900 gram. Dia selalu kalau yang pakai macam di Selangor tak silap saya 800 gram lebih sikit lah gitu. Wilayah pun lebih kurang juga. 800 gram ni maknanya yang pakai lah. Dekat 100 kilo juga. 100 kilo. Dekat 1 kilo juga. Tak? 100 gram dekat 1 kilo lah. Dekat 1 kilo. Tapi banyak lah kita boleh pakai. So you all jangan risau. Kalau setakat tak sampai 900 gram tu jangan risau. Tapi kena alert. Selalu orang dia jual balik tu tak ada masalah. Perempuan pakai lepas tu jual balik, beli yang lain tu tak ada masalah. Tak kena zakat tu. Sebab kita pakai dia bawah daripada nisab. Ya tuan-tuan. Dan tengok. Sekarang ni kita pakai ini. Ramai orang dia kata tak apa, macam tadi kan. Penerbit dia kata dia ada dekat 2 kilo emas yang dipakai. Tak boleh sebab uruf. Jika berat lebih uruf zakat akan dikenakan. Uruf ni kita kena tengok situasi kita hari ni. Masyarakat kita ni pakai zakat, pakai emas banyak mana? Zakat 1, 2, 3, 4. Ni ya orang perempuan pakai. Ke ada lagi? Ni. Abang tahu bakul dia. Ni. Apa? Anting-anting. Ni anting-anting. Brush? Tak ada. Yang lain tak ada. Kalau emas putih kena tak? Emas putih. Emas putih kena tak? Emas putih ni dia ada nilai masa beli, masa jual tak ada nilai. Tu kena beringat. Sebab you all, kalau saya nasihat, contohlah nasihat orang muda-muda khususnya. You all kan, kalau nak kahwin jangan duk fikir nak famous. Saya tegur dengan artis ramai tu. Jangan fikir nak famous. Makcik ada seorang makcik. Makcik, apa khabar makcik? Ya makcik. Zaman-zaman makcik beli tak emas putih makcik? Tak ada. Orang tua-tua takkan beli. Sebab dia tahu tak ada nilai. Orang perempuan muda-muda sekarang ni nak kahwin, emas putih. Beli 12,000, 15,000 satu set. Tapi bila ada masalah kesuntukan duit, dia tak boleh nak jual balik. Itu rugi. That's why kamu kena ambil perhatian. Jangan cepat sangat nak glamour. Fikir untuk masa depan. Ya, ikut uruf. Ni yang ketiga, jenis emas yang ketiga, emas pelaburan patuh syariah. Emas fizikal, pelaburan untuk mendapatkan keuntungan berbentuk shilling, jongkong bar dan wafer. Wajib lebih nisab 85 gram. Dia sama juga macam tadi. Maksudnya ni emas fizikal. Siapa ada, kalau orang Kelantan dia beli emas apa? Dinar kan. 1 dinar tu saya dapat, saya pergi ceramah ni kat mana saya tak ingat, dia bagi 1 dinar. Saya ingat kan murah ya. Saya letak dalam dekat pejabat tu letak macam tu lah. Lepas tu kawan-kawan tanya, jangan buka plastik dia tu, kotak dia tu. Dia jangan cala tak ada nilai. Pula dah. Saya kata berapa nilai tu? 800 lebih tu 1 dinar. Dinar emas tu kecil. Kalau yang besar lagi dia ada yang macam kijang emas. Tu semua tu kena zakat. Kena timbang berapa gram dia. Dia akan kira gram pula. 85 gram ke atas wajib zakat. Kalau yang beli jongkong emas 100,000 lebih, wajib dah. Tu wajib keluar zakat tu. Sekilo. Berat emas tak macam mana nak buat? Kita ambil berat emas kali harga semasa kali tolak 2.5%. Jadi akhirnya zakat kita 1,800. Ni dia punya gram-gram contoh saya bagi ni. Ini emas akaun emas passbook. Dia tak pakai emas jokong tu. Dia pakai apa? Dia pakai buku je. Pun kena keluar zakat. Ramai orang tak tahu. Dia kata saya tak tahu pula sebab kita pakai buku. Saya tak pegang pun emas tu Ustaz. Nombor emas ada. Berapa nilai emas? Kat sini kita kena tahu. Maka wajib masa kita ambil terdapat bank menawarkan pelaburan berbentuk passbook atau akaun simpanan emas. Wajib ada niat pelaburan dan lebih nisab 85 gram. Bank akan tahu. Tanya berapa gram ni?
Bank akan bagi tahu berapa. Ni pelaburan yang antara baik. Semua sekarang ni di antara 2012 sampai 2000 sekarang 2019 ni harga emas dia statik. Dia tak berapa bagus. Kalau sebelum-sebelum ni baik, dia naik. So emas ni bagus untuk simpan. Kalau tak guna duit boleh simpan. Bagus sangat. Contoh berat emas kali harga semasa 2.5%. 200 gram kali 180. Ini semua dia kiraan dia lah. RM900. Ini zakat. Dibayar atas zakat perniagaan. Anggap itu zakat perniagaan. Ini pusat zakat tahu lah. Tapi nak bagi tahu emas ni pun wajib dikeluarkan zakat. Ni tuan-tuan dan puan. Sebab ramai saya tahu sekarang ni ramai orang menyimpan harta untuk apa? Untuk simpanan akan datang. Tapi kita lupa untuk bayar zakat. Ya, tuan-tuan dan puan. Cuma yang terakhir ni dia panggil apa? Emas maya, akaun maya. Tidak patuh syariah. Jika tiada pegangan emas fizikal, nombor pun tak ada, apa pun tak ada. Dia pakai beli macam tu. Ini bahaya. Ini pelaburan yang sangat bahaya ni. Silap bulan kita akan ditipu sehingga menyebabkan kerugian. Tapi tetap kena keluar zakat. Pelaburan pokok tu, yang berapa kita beli, nilai dia berapa, tetap kena keluar zakat. Jadi kena jumpa dengan pusat zakat, kena rajin-rajin jumpa orang pusat zakat. Saya nak bagi tahu ni tuan-tuan, betapa pentingnya zakat. Kadang-kadang kita tak perasan sebab benda tu kita tak mendalami dengan baik. Zakat perak pun sama juga. Zakat perak ni macam kita pakai cincin. Cincin saya ni perak contoh. Perak ni orang perempuan tak minat, orang lelaki minat. Zakat perak. Perak ni kadang-kadang ada orang dia suka beli perak, dia gelang, dia jam, dia apa? Jam ni dia tak kira. Jam ni barang hiasan. Perhiasan yang tak kena. Dia macam perak. Jangan lebih daripada 595 gram. Kalau tidak, kena keluar zakat. Kadar zakat 2.5% juga. Tolak daripada zakat tersebut. Okey. Ni zakat perak. Ni zakat wang simpanan. Ini yang selalu kita semua ada. Tuan-tuan perempuan boleh cek akaun masing-masing. Definisi dia, wang yang disimpan di dalam akaun simpanan. Sebagai contoh, simpanan tetap. Bank-bank yang perempuan ada. Simpanan semasa, ASB, lain-lain. ASB ni ada dua jenis. Satu jenis pelaburan dan satu lagi yang kita simpan saja. Semua tu kena simpan, kena bayar zakat. Kadang-kadang anak-anak kita buka kan. Kita masuk anak kita 600. Baru ni duit raya kita masuk 1000, 2000, 3000. Tengok dia ada nilai yang kita kena keluarkan zakat. Lain-lain bentuk simpanan di dalam bank, institusi kewangan dan sebagainya. 2.5%, 2.5% daripada jumlah baki simpanan terendah dalam tempoh setahun yang bersamaan atau melebihi nisab. Contoh saya bagi. Ni biar nampak contoh sebelum kita nampak. Ini mudah. Ni kiraan 100 tahun ni. Duit masuk 1 bulan 1 2018. Tutup 31/12/2018 tutup. Tengok daripada mula masuk duit sampai akhir duit, paling sikit berapa? 17,500. Jangan ambil yang tinggi 20, 23, jangan ambil. Macam Prof Syed Azhar ni aku rasa banyak duit. Mengapa pergi tuan-tuan? Macam-macam anugerah dapat. Tapi dia boleh kira paling sikit berapa tinggal duit dalam akaun dia. Oh, ada 17,500. Ini yang dizakatkan. Sebab dia punya nisab dia kalau di wilayah RM14,700. Bermaksud puan-puan punya dua akaun akaun cuba cek. Macam berapa kak? Contoh. Buka-buka akaun A ada 40,000. Contoh, amin je lah. Kalau tak ada buat amin je lah. Mana tahu masuk dalam ni. Lepas tu akak ada akaun nombor 2. Berapa? 18 atau 20,000. Dah berapa dah? 60,000. 60,000 tu nilai yang paling sikit tu. Campur lah. Campur-campur. Tolak 2.5%, maka akan keluarlah dia punya jumlah simpanan. Jumlah apa? Jumlah dia punya Ni simpanan tu. Macam contoh dia, baki terendah akaun yang pertama 17,500 tadi. Kita ada akaun nombor 2, kata bank Islam. Kita ada 12,500. Tengok. Campur ada 30,000. So bila 30,000 ni tolaklah 2.5%. Baru dapat dia punya angka.
Baru ni ada siapa orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, saya ada 14 akaun saya terpecah-pecah siap-siap." Dia tahu wilayah kan 14,700 kan. Dia pecah siap-siap. Dia letak dalam akaun satu ni 13,000. Dalam akaun yang lain 12,000. Dia tak bagi cecah 14,700. Nak menipu. Bang, awak boleh menipu tapi Allah Ta'ala tahu. Campur-campur, dia ada kata 5 akaun. Dia campur. Dia ada keseluruhan 100,000. Wajib zakat. Sebab melebihi daripada 14,750 di wilayah persekutuan. Kalau Selangor rasa 13,000 lebih. So kena tengok pada negeri lah. Macam di Pulau Pinang, dia ada nisab dia. Nanti pusat zakat boleh tahu berapa. Wang simpanan milik. Ni kalau KWSP pun sama juga. Ramai orang tanya, KWSP kena keluar zakat tak? Kena keluar zakat bila mendapat dengan syarat sempurna milik. Syarat sempurna milik akan diperolehi atau dipenuhi sebaik sahaja wang tersebut dikeluarkan di KWSP. Maksudnya, sekarang ni perempuan semua ada KWSP. Contoh, bila nak keluar zakat? Sekarang tak payah keluar zakat lagi. Bila kita keluar akaun 1 atau akaun 2, nak buat rumah, macam saya ambil masa tu nak buat rumah, nak baiki rumah. Saya bawa keluar daripada akaun berapa? 1 ke 2? 2 kan? 1 kita simpan kan sampai tua tadi. Yang 2 tu saya bawa keluar 60,000. So 60,000 tu saya dapat je tolak terus 2.5%. Ramai orang dia bawa keluar dulu, dia pergi buat rumah dulu. Dah siap semua, Allah tak ada lebih, Ustaz, mujur kepala otak. Dia kena bayar dulu, tolak dulu. Lepas tu baru pergi bayar zakat, baru kita guna, sebab duit tu dah disimpan lama. Kadang-kadang duit gadaian, contoh gadai. Ramai orang tak tahu juga gadai. Contoh, perempuan ada apa? Ada rantai. Rantainya banyaklah, nilai dia besar. Contoh, nilai dia mungkin lebih daripada 85 gram contoh. Kita simpan. Berapa tahun? 3 tahun. Kena keluar zakat tak? Emas gadaian yang lebih nisab, lebih daripada 85 gram. Kita gadai sebab kita pinjam duit gadaian tu, kita ambil, kita nak keluar zakat. Kena keluar zakat. Apa ni, kita simpan tu tak bayar hutang lagi. Bayar hutang baru dapat balik kita punya emas. Kita kena keluar zakat. Sebab itu dipanggil zakat simpanan. Benda tu tak habis. Tengok, sampai peringkat tu Islam ajar. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, isu zakat ni dia isu yang besar. Cuma ni kadang-kadang kita tak perasan sebab dia merupakan benda yang orang kata apa, ialah kita tidak alert, ya. Jadi pembayaran zakat perlu dibuat di mana? Bayar di pusat zakat negeri masing-masing. Hari ni ada orang bayar dekat negeri lain. Walaupun ada pandangan, tapi kita pakai pandangan fatwa negeri masing-masing. Macam di Pulau Pinang, dia bayar zakat, dia suruh bayar kat mana? Pulau Pinang. Kalau ikutkan hukum yang difatwakan oleh kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, kita bayar zakat, bayarlah zakat di tempat kita bekerja. Macam saya kerja di Selangor, saya bayar zakat di Selangor. Macam perempuan di mana? Di Pulau Pinang, bayarlah di Pulau Pinang. Yang USM Kelantan, bayar kat Pulau Pinang ke bayar kat Kelantan? Kelantan, sebab dia main post dia di Kelantan, dia bayar di Kelantan. Jadi terpulang. Kalau ada USM dekat Perlis, barulah bayar dekat Perlis. Itu contoh. Rehat kejap. Tak ada saja ni, saya sampai sini dia sebenarnya zakat. Apa ni, slide ni ada 67 slide. Sebab saya masuk wakaf. Wakaf ni terlalu panjang. Jadi saya nak buka soalan kepada tuan-tuan dan puan yang berkaitan dengan isu berkaitan tentang infak. Kalau tuan-tuan dan puan ada soalan nak bertanya, silakan. Pukul apa ni? 11.30. Sebelum saya masuk wakaf sikit, tapi saya nak buka lah sebab takut ada isu. Ada? Yang atas? Ya puan, ya. Bijak. Ini puan yang bijak.
Dia buat, kita buat ASB ni ada simpanan kan. Kita simpanan saham yang berbentuk loan. Kita bayar bulan-bulan. Benda tu tak wajib lagi keluar zakat sebab kita masih dibebani dengan hutang. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita tunggu kita mendapat pemilikan penuh. Bila dapat pemilikan penuh, baru kita zakatkan. Tapi kalau ada setengah yang alert, dia bayar. Alert yang dia jaga ni, walaupun tak bayar habis lagi, dia tak dah bayar. Sebab dia kata dah ada untung. Untung tu dia potong semua sekali. Dia ambil kata untung daripada 50,000, dia buat pinjaman 50,000, dia bayar bulan-bulan. Berapa kat bulan? Kalau buat pinjaman 50,000, 400 kan? 400-500 ribu kan? Dia potong 500, duit tu dia dapat untung tau. Untung tu dia keluarkan zakat. Yang untung tu. Ini pandangan yang lebih selamat. Kita bayar juga zakat walaupun untungnya kecil. Kecil cara kecil. Yang 50,000 tu jangan kacau sebab tu hutang. Yang untung tu 50,000 kan setiap tahun dia akan naik 8%, 7% dia akan naik. Yang itu kita zakatkan. Itu lebih selamat. Tapi ada setengah orang dia tak bayar lagi. Nanti bila dah habis, nanti dia dah dapat penuh, baru dia bayar zakat. Boleh juga. Tapi minta cadangan daripada pihak pusat zakat, apa yang terbaik untuk zakat saham ASB. Baik, ada lagi soalan? Ya. Aha. RM50,000. Okey. Pinjam duit 70,000, 50,000. Pinjam loan 50,000 untuk apa? Oh, pelaburan. Okey. Kena. Katakan kita ni buat pinjaman peribadi 50,000, dia buat pelaburan, sebagai contoh pelaburan emas, dia buat pelaburan, ada keuntungan, untung tu dibayar zakat. Untung tu dizakatkan. Jadi yang bayar hutang tu, yang ibu duit tu, dia ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pertama, ibu duit. Dia kira sekali dengan ibu duit. Dia buat pinjaman 50,000, untung ada 50,000, dia 100,000. Yang zakat tu 50,000 yang untung tu. Yang 50 yang dia kena bayar bulan-bulan tu tak bayar zakat. Sebab itu ibu duit. Tapi ada pandangan dia kata yang selamat, dia kata kira sekali dengan ibu-ibu sekali, itu lebih selamat. Dia anggap bayar lebih baik daripada kita terkurang bayar. Jadi selalunya kita akan ambil yang untung tu, zakat perniagaan. Yang pinjaman. Ya puan. Ya. Ya. Jadi kalau zakat pendapatan ni macam tu juga kan? Dia nak kira, katalah dia tak declare sebelum ni kan? Adakah dia kira daripada backdated jugalah? Sama. Dalam mazhab Syafi'i, tertinggal 1 tahun pun dia akan, masalah hutang ni kata Imam Syafi'i, bahayanya kita tak bayar 1 tahun, kita miss 1 tahun. Katakan zakat puan, zakat pendapatan puan setahun 1,200 contoh. 1,200 ni berapa ramai orang fakir miskin yang patut dapat? Contoh 10 orang dapat. Contoh 5 orang. Kalau katakan puan tertunggak 3 tahun, 3 tahun tu mungkin dalam 20 orang yang patut dapat zakat. Maknanya start ada pendapatan lah. Dia punya soalan dia. Ni punya tu kan. Start daripada ada pendapatan, dah kena bayar zakat. Kalau tak kena pun, kita akan berhutang dengan 30 orang tadi. Di akhirat puan kena minta maaf dengan 30 orang tu. Itu yang dinamakan muflis akhirat. Lepas tu kalau untuk korban katalah ada ke macam kalau kita nak buat korban untuk katalah orang yang meninggal tu dia tak pernah buat korban. Jadi kita macam bukan konon lah, maksudnya kita nak ada infak ke situ. Kata kita nak buat untuk mak kita ke ayah kita ke, maksudnya wakil, bukan wakil, maknanya macam itulah soalan dia. Okey. Bagus, soalan puan ni dijawab dah baru ni dalam oleh mufti wilayah Persekutuan dan beberapa orang mufti yang lain. Yang mana ke bawah pula aku ni.
Terima kasih puan. Saya memang suka macam ni. Buka soalan. Saya buka soalan sekarang. Sebab kalau tidak, orang akan tanya soalan ketika nak balik. Itulah soalan paling famous tadi. Sampai masuk kereta pun, Ustaz satu lagi soalan. Saya layan ni semua kapal terbang saya tak tunggu saya. Tu sebab saya memang bagi peluang untuk tanya soalan. Macam mana ni? Kita ni ada mak ayah, makcik, pakcik yang dah meninggal dunia tapi tak buat korban. Dia orang masa zaman hidup dia orang susah. Boleh tak kita korbankan untuk mereka? Pandangan pertama kata boleh. Boleh. Untuk kita korbankan untuk mereka. Pandangan kedua tidak digalakkan kerana kita dahulukan orang hidup. Sebab korban tu untuk orang yang hidup. Jadi kita buat dulu untuk orang yang hidup. Siapa yang tak buat? Kita dah buat dah. Suami kita dah buat dah. Anak-anak kita, dia orang masih hidup tak buat lagi. Kita buatkan anak-anak dulu. Kalau semua keluarga kita dah buat, dah tak tahu nak buat untuk siapa lagi, barulah kita buat untuk mereka yang dah meninggal. Itu pandangan yang kedua. Cuma pandangan yang dipegang kebanyakan ulama, dahulukan orang hidup. Sebab korban adalah untuk orang yang hidup. Itu lebih afdal. Tapi kalau puan nak buat, boleh. Pakai pandangan pertama tadi, kata boleh. Atas dasar nak nak melakukan sesuatu yang mak bapak kita tak pernah buat masa mereka hidup. Boleh, tak salah. Tapi kalau umrah memang digalakkan. Haji digalakkan. Ya? Boleh puan? Ya puan? Mana ni? Setelah kita itu zakat duit yang kita dapat dari pembahasan setelah kita mendapat kemalangan seperti insurans dan sokso. Wajib tak kita keluarkan zakat? Oh, okey. Kita bila dapat contoh macam saya accident, saya dapat duit kereta saya tu, dia nilai kereta saya dapat masa terbakar tu, saya dapat RM200,000. 200,000 200,000 tolak apa? Tolak hutang bank dalam 60,000. So baki ada berapa? 200 tolak 60, 140. 140 tu kalau duduk dalam akaun saya selama cukup setahun, tu duit insurans lah, duit takaful. Sama lah juga duit-duit yang lain, pampasan apa semua. 140,000 tu kalau duduk dalam akaun saya selama 1 tahun genap, maka wajib keluar zakat. 140 tolak 2.5% sebab dia dianggap simpanan. Tapi alhamdulillah dapat 140 aku keluar balik beli kereta lain. So selamat aku daripada itu. Dia tak ada masalah sebab keluar awal. Dia lain kalau kita duit ASB. ASB ni daripada awal lagi kita niat untuk dilaburkan, maka kena keluar zakat. Keluar simpan lama, keluar zakat. Itu je. Baik, ada lagi soalan? Ya puan. Ya tuan. Korban? Tadi Ustaz cakap pasal korban untuk ibu bapa yang dah meninggal. Tapi kalau untuk zakat dengan infak, adakah sama? Okey. Dia ada dua. Kalau mak bapak kita yang meninggal dunia, dia pertama dia tak buat haji. Yang kedua dia ada hutang puasa. Yang ketiga ada hutang zakat. Fa haqqullahi ahaqqun an tuqda. Hak Tuhan lebih aula, lebih mesti didahulukan. Sebab bila mak ayah kita meninggal, duit faraid tu, sebelum faraid, pertama sekali selesaikan hutang. Lepas tu nombor 2 wasiat. Lepas tu sebelum dua benda ni, jenazah dulu, selesaikan dia punya jenazah. Habis tu bayar hutang. Lepas tu wasiat 1/3. Lepas tu baru lagi faraid. Nampak tak? So maknanya kalau katakanlah duit ayah tu tak cukup untuk bayar zakat dia, hutang zakat dia banyak, dia tertunggak. Kalau anak mempunyai kemampuan, maka mimbabil aula, lebih baik dia bayarkan zakat untuk mak ayah dia. Kalau mampu. Kalau anak pun tak mampu, maka antara Allah dan ayah kita. Kita tak boleh buat apa sebab kita tak mampu nak bayar untuk mereka. Itu satu. Kalau infak tak ada masalah sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita mati, 3 perkara yang tidak akan meninggalkan kita, yang akan jaga kita, yang akan duduk dengan kita. Pertama, amal jariah yang kita buat masa hidup, doa anak-anak soleh. Doa anak-anak soleh antaranya infak dan amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anak itu sampai kepada mak bapak kita.
Itu tak ada masalah, boleh. Sebab ada orang dia wakafkan kan. Dia beli apa? Dia beli wheelchair. Sekarang ni pergi Mekah, dia orang beli wheelchair. Harga RM500, RM500. Kan orang kan Quran ni ramai dia orang bagi. Quran sampai semua orang pakai bagi Quran. Quran tak baca-baca juga. Jadi sekarang ni orang nak guna ramai, makcik-makcik kan. Kat hotel ramai, dia pun beli wheelchair, dia wakafkan, dia letak dekat Masjid Haram, dia letak dekat masjid dekat hotel-hotel, dia kata tolong jaga bagi kat orang nak guna. Jadi hotel-hotel ni pula di Mekah ni dia orang memang letak asing. Ada nak pakai, ambil lah ni orang wakaf. Cuma kita bayar orang tolak je. Maka itu akan sampai. Dia beli itu wheelchair tu niat sampai untuk mak ayah kita. Boleh insya-Allah. Nah. Ya tuan, puan. Ya. Assalamualaikum. Tadi Ustaz ada beritahu berkenaan dengan zakat emas, zakat yang emas pakai dengan emas simpan. Maksud kata kalau emas simpan, kalau kita pakai dalam tempoh setahun tu 2 kali, dalam tempoh contoh sekali pakai seminggu, dia dikategorikan sebagai emas simpan atau emas pakai. Tempoh dia macam mana beza dia? Okey. Maknanya lebih sekilo ni. Ya. Emas tu lebih sekilo lah ni. Tak dah, lebih kurang. Lebih kurang. Kayanya kau makcik. Contoh makcik bagi tahu. Okey akak bagi tahu kata apa? Kita ada emas. Katakan kau punya emas tu kalau kita guna lebih kurang 800 gram kan? 800 gram. Puan ada 600 gram. Alhamdulillah suami baik, dia bagi. Ambil lah. Tengok dia kahwin seorang lagi. Dia ambil contoh ni. Aku tengok semua lembek kan. Tapi nak bagi tahu ni, contoh. Akak ada 600 gram, akak duk pakai selalu. Ataupun akak ada 800 gram, tak sampai nisab dia, masih ada 700 gram lebih, akak pakai. Selama setahun tu akak pakai, tak payah bayar zakat. Pertama, tak cukup nisab. Yang kedua, akak memang guna betul. Walaupun akak pakai hari ni minggu ni 1 gelang 1 set. Minggu depan gelang 1 set. Lain-lain pula. Tak payah keluar zakat. Sebab apa? Akak memang pakai. Tapi kalau lebih daripada nisab dia, kata-kata akak ada 1000 gram. 1000 gram emas yang akak pakai dah lebih daripada uruf. Pertama, cukup nisab, dia panggil cukup haul, cukup setahun akak simpan. Yang kedua, lebih daripada 800 gram tadi. Maksudnya akak perlu keluar zakat. Dia tempoh apa? Dia walaupun nisab akak lebih, akak punya penggunaan tu selalu, tapi sebab akak punya nilai tu lebih daripada 800 gram, akak kena keluar zakat. Tapi yang keluar tu ada ulama bincang, yang keluar tu hanya yang lebihan tu. Maknanya 200, akak ada 1000 gram kan, yang dia punya nisab, contoh kalau di Pulau Pinang ni saya kata 800 juga rasanya, 850 juga. 850, yang lebih tu 150 gram. 150 gram tu perlu zakat. Itu pandangan yang sebahagian ulama lah. Nak selamat, pandangan Imam Nawawi, ambil semua 1000 gram tu dizakatkan. Itu lagi selamat. Biar lebih, jangan kurang. Boleh tak? Yang tu yang simpanan ke apa tu. Jadi yang penting kita pakai macam mana pun, kalau dia punya nilai dia lebih daripada 800 gram, itu kena bayar zakat. Boleh tak? Faham Okey, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Ya. Kan tujuan pengeluaran akaun 2 KWSP sebahagiannya untuk menyelesaikan hutang di bank. Jadi duit tu dikeluarkan atas nama bank, macam mana kita nak kira zakat kita. Jadi kita tak memiliki pemilikan penuh tu. Itu sebabnya betul Haji Ustaz sebut, Haji sebut, katakan kita ada ASB, KWSP kita yang milik kedua, akaun kedua kan. Bila keluar dia bayar hutang untuk bank atas nama pemilik bank. Maknanya atas nama bank lah. Kita tak memiliki penuh. Bila tak memiliki penuh, kita tak wajib keluar zakat. Yang kita dapat penuh tu yang kita keluar zakat. Yang kita boleh pegang tu. Mana kita bayar, ambil, dapat bersih atas nama kita, kita kena tu kita kena bayar zakat. Tapi yang dia bayar hutang apa semua tu tak bayar zakat. Ya, Prof. Assalamualaikum.
Kalau saya berikan satu hadiah kepada isteri, emas campur belian, belian is a very good belian lah kata. Pakai pula sekali-sekala sahaja, tapi pakailah. Adakah bila kita timbang tu, sebab belian duduk dalam tu dengan emas tu, macam mana kira nak kalau kita katakanlah nak kena bayar, adakah dikira sebagai seberat itu dengan beliannya itu ataupun hanya emas saja? Terima kasih Prof. Alah, Prof, soalan WhatsApp boleh. Saja ni. Nah. Okey, contoh ni saya punya cincin cincin ni cincin murah ni. Contoh dia kalau macam yang Prof cakap ni belian. Belian ni ada mencecah ratusan ribu. Ada yang mencecah puluhan ribu. Ada yang mencecah belasan ribu dan ada yang mencecah ribuan ringgit. Bila kita beli berlian-berlian betul ni, bukan berlian tipu lah. Berlian betul ni dia ada sertifikat. Sertifikat dia macam contoh macam batu cincin. Kita boleh tahu berapa kilo berapa gram batu ni. Ni contoh saya punya cincin. Cincin murah ni. Banyak kali aku sebut ni. Jangan salah faham lah. Cincin murah ni. Batu ni dia boleh tahu, dalam sertifikat dia boleh tahu berapa nilai berat dan berapa pula nilai ni kalau beli sekali. Kalau beli asing, dia dah dapat tahu dah dalam sertifikat dia tulis mungkin 500 gram. 500 gram. So, dia akan ambil kita punya cincin ni, timbang. Bila timbang ada 1 kilo setengah contoh. Berat betul. Contoh 1 kilo setengah. Ataupun kita letaklah berapa 1 kilo 200 gram. 1 kilo 200 gram. Berapa? 1 kilo 1000 gram kan? 12,000 gram. 1,200 gram. Besar betul. 1,200 gram. Timbang-timbang 1,200 gram. Tolak batu 500 gram. Berapa jadi? 700. Perak berapa? 500 lebih. 59? 595. Lebih dari, maknanya 590 lah. Maknanya kena keluar zakat. Yang perak tu. Ini perak. Tapi kalau katakan Allahumma salli ala Muhammad, emas lagi lah. Timbang emas tu, dia kena tolak batu. Batu tak payah. Batu semahal mana pun takkan dizakatkan. Jam tangan paling mahal macam mana pun tak kena zakat. Jam tangan, saya pernah tengok ada seorang hamba Allah, dia tunjuk kat saya jam tangan dia harga dia RM800,000. Percaya tak? Tak percaya kan? Saya pun tak percaya. Akak, saya macam akak tak percaya. Saya kata bohong bin penipu. Okey, saya baru tu ada seorang hamba Allah ni, dia tunjuk kat saya, dia kata, "Ustaz, saya nak bayar, nak kena keluar zakat tak ni?" Saya tengok jam nak berapa keluar zakat. Dia pakai platinum. Dia punya body ni platinum. Dia kata, "Ustaz, harga jam ni saya beli 400,000 lebih." Saya gelak. Saya gelak je. Kata, "Mana ada? Ini tak payah keluar zakat, ni hiasan." Ada emas tak? Tak ada. Tak ada, selesai. Kebetulan hari tu isteri saya dia ada conference dekat Kuala Lumpur. Saya pun parking dekat situ, jalan dekat Star Hill. Star Hill ni dekat pavilion, depan pavilion. Saya pun masuk dalam. Masuk dalam tu takut tu tuan. Ada pump gun pun jaga. Saya kata, ni ada orang beli dalam tu, kedai-kedai jam ni. Saya pun masuk. Siap tanya jaga, boleh masuk? Boleh masuk. Dia mana dia boleh masuk, tak ada masalah. Kita masuk. Dia supermarket, dia bukan supermarket, dia macam mall gitu. Kita masuk dalam, tengok. Lepas tu ada satu kedai. Kedai tu ada 2 orang jaga. Dia seorang tu kenal. "Ustaz, nak beli jam lah." Tak, saja tengok lah. Ustaz, dengan panggang dia panggil. Ustaz, ambil. Tengok kat cumi tu. "Ustaz, boleh beli rumah Ustaz." Saya pun tengok. Jam kecil lah. Jam dia tu kalau tengok macam jam ada Ultraman gitu lebih bang. Body dia tu pelik lah, macam yang orang zaman dulu kira yang kalau naik Asia kan, tak lak lah gitu. Mesej angka tu macam tu dia pusing-pusing. Tengok harga 928,000.
Saya kata ada jam macam ni. Saya kata, tanya jaga, ada jam macam ni, betul ke ni? Ustaz, betul Ustaz. Ada kau orang beli? Ustaz, tiap-tiap hari ada orang beli Ustaz. Saya balik bengong. Dalam kereta bincang dengan rumah, ada jam 900,000 lebih. Rumah, bawa ni silap. Awak pandai tak kira angka ni? Dia guru matematik. Dia ingat saya ni komang sangat, tak reti kira matematik. Saya pun ambil, lepas tu satu hari tu saya bawa dia tengok. Tengok. Allah Akbar, Allah beli Akbar. Memang takkan beli tu panggil jam mampu tengok. Itu semua tu tak payah keluar zakat. Walaupun mahal harga 900,000. Tapi kalau emas wajib zakat. Dulu ada bekas ketua menteri Melaka, Datuk Seri apa tak ingat, yang anak dia artis kan. Dia pernah tunjuk kat saya masa dia meninggal tu, baik kan saya. Kata ustaz tengok ni. Jam ni saya kena keluar zakat tak? 100% Rolex emas. Saya kata tu wajib keluar zakat. Sebab ini emas, bukan jam. Itulah ustaz, orang bagi ustaz, orang dia. Saya tak nak. Dia kata Datuk kena keluar zakat dan haram Datuk pakai kot. Lepas tu dia buat apa saya tak tahu dah, meninggal dah. Ingat lagi Datuk baik, dia sangat baik. Dia masa zaman ketua menteri dapat, wallahu alam. Cina bagi dia. Baik, ada lagi soalan? Akak atas? Tak ada. Itu bab zakat lah. Saya rasa cukup saya tu. Tentang wakaf ni saya rasa ada lagi 30 ke 40 slide lagi. Jadi tak apalah, wakaf tu tuan-tuan puan kita jumpa tahun depan. Cuma yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, bab zakat ni saja tuan-tuan puan kena mendalaminya betul-betul. Ramai orang dia tak tahu. Dia tak tahu zakat tu penting. Wakaf paling mudah lah. Saya bagi simple daripada 30-40 slide ni, saya nak bagi tahu kawan, wakaf ni benda yang bernilai. Dan dia boleh menjanang income. Itu antara yang baik. Dia ada dua jenis lah. Wakaf yang jenis orang kata apa, boleh menjanang income, macam tanah, macam bangunan. Semua yang boleh menjanang income itu sangat baik. Macam contoh ada orang ada tanah kan, macam di Singapura, dia orang ada tanah, kemudian dia bangunkan komplek. Macam Sarawak, dia ada tanah, dia bangun komplek majlis agama dia, orang sewa komplek tu, duit wakaf tu dibayar untuk kegunaan umat Islam. Bagus. Macam Masjid Haram. Tuan-tuan ingat Masjid Haram tu siapa bayar? Dengan airconnya, dengan lampunya, dengan bangunannya, siapa yang bayar? Siapa bayar? Wahai puan-puan, puan-puan, tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan. Di mana-mana pun perempuan ramai. Sebab tu dia orang hebat. Orang perempuan ni bab ilmu memang hebat. Musim haji perempuan tak ada masalah dekat Mekah. Bab bayar dam perempuan paling sikit dia punya kadar bayar dam. Yang banyak lelaki. Sebab masa kursus haji tak pernah datang. Dia wakil suami, wakil isteri awak pergi. Awak wakil. Isteri ada ilmu, dia tak ada ilmu. Itu yang masa tawaf, Rabbana atina fid dunya. Kita kat belakang kan. Tengok ada bekas spender. Ji, pakai spender. Kita tengah tawaf kan. Ji, tengah tawaf boleh cakap. Tengah semayang tak boleh. Tengah semayang pakai spender tak boleh. Tengah tawaf, ji, pakai spender. Tu lah Ustaz, saya beli spender yang sama warna. Tengok. Ji, mana boleh pakai spender? Buka. Tak boleh Ustaz, kena bayar dam. Sekok kambing. Nak buka masa tu mana boleh aku sepak. Keluar dalam tukar dekat bilik air. Nak bagi tahu tak tahu langsung tuan-tuan. Tu yang kelang kabut. Sebab haji ni kena ada ilmu. Macam tuan-tuan perempuan, zakat orang perempuan alhamdulillah banyak ilmu tuan-tuan perempuan. Wakaf sama juga. Wakaf ni benda yang ada, benda boleh mendatangkan menjanang kewangan. Itu bagus. Macam Masjid Nabawi, macam Masjid Mekah, Masjid Haram tu. Tuan-tuan perasan tak? Depan tu ada jam besar. Bangunan tu kan. Semua bangunan klinik yang besar tu, jam besar tu, wakaf tu. Kita tu al-waqfu tu, wakaf kan. Jam besar tu. Dalam jam besar tu ada berapa banyak hotel terkenal, terkemuka dalam tu. Ada Safwa tu yang selalu kita lihat Safwa kan. Lepas tu ada Rehana, ada macam-macam hotel terkenal. Semua 5 bintang, 6 bintang. Hotel tu sewa dengan bangunan wakaf. Duit yang diorang sewa tu, diorang bayar untuk kegunaan Masjid Haram. Tu buat tuan-tuan perempuan masuk masjid, keluar masuk, tak payah bayar masuk duit apa. Itu duit wakaf orang, digunakan daripada tanah wakaf. Itu hebat. Itulah bangunan
Bangunan tu asalnya tempat Nabi SAW dulu, zaman-zaman Nabi itu tempat Nabi menggembala kambing, dan juga tempat Nabi SAW minum dengan kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi. Minum kopi. Zaman dulu lah. Hilton tu rumah siapa? Hilton. Rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tu Hilton. Tu awak dia orang duduk Hilton kata, alhamdulillah Ustaz, saya duduk rumah nak Abu Bakar ni. Oh sedap dia. Tapi perangai tak macam Abu Bakar. Waktu dia tahan. Banyak shopping. Jadi tu sebabnya wakaf. Macam kita nak wakaf besar-besar tak mampu. Betul tak? Nak wakaf tanah tak mampu. Kita tanah pun tak ada. Jadi kita wakaf apa? Macam perempuan paling mudah, wakaflah benda yang boleh diwakafkan. Telekung. UPM ni telekung dia. Wakaf. Perempuan pula bila dah wakaf telekung, ada 5-10 telekung kat dalam apa? Dalam surau tu. So siapa pula nak basuh tu? Takkan orang yang wakaf nak tolong jaga, tak ada. Dia letak, yang jaga kita pula. Macam kata akak nama apa kak? Baju kuning, tudung kuning. Nazira, Kak Nazirah dah bagi wakaf 10 telekung Siti Khadijah. Contoh dia bagi yang bagus contoh. Ada orang dia bagi yang paling murah. Dia nak bagi, dia bagi yang paling elok. Itu yang terbaik lah. Itu amalan Nabi. Akak bagi yang Siti Khadijah 10, 1000 akak ambil duit kat situ. Akak dah letak, siapa pula nak basuh? Akak nama bukan? Farhana? Apa? Kak Fadilah. Kak Fadilah. Kak Fadilah masuk, Allah kotornya. Kita jangan keluar, geli aku. Tak dapat apa-apa, dapat dosa lagi. Baik kita ambil, bagi tahu pada pengurusan, Ustaz, Tok Imam, saya nak ambil bawa balik, nak basuh. Itu dipanggil wakaf juga. Wakaf tenaga, wakaf duit, wakaf sabun. Untuk apa? Kegunaan awam. Itu paling bagus. Jadi itu sebab kita boleh wakaf apa yang kita mampu. Macam di sekarang ni wakaf universiti banyak tak? Wakaf universiti. Macam saya di Fakulti Islam, kita cari wakaf, pewakaf. Buat bangunan, buat bilik dewan, baik itu wakaf juga. So wakaf kursi, semua tu benda yang boleh menjana amalan di akhirat kelak. So jangan risau tuan-tuan, buatlah yang termampu mungkin. Kalau tengok nak buat kongsi, nak bagi dewan ni bagi elok, untuk kegunaan pelajar, guna. Wakaf untuk kegunaan awam, insya-Allah dapat faedah yang cukup banyak. Jadi sebenarnya banyak lorong-lorong wakaf yang kita boleh buat, cuma kita nak atau tidak. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita, dan jadikanlah dewan ni dewan yang terbaik lah untuk kerja-kerja yang terbaik. Saya kata lama tak hidup, Prof Syed Azhar kata berhantu juga. Tapi tadi saya dah halau dah hantu tu keluar. Tak ada masalah, jangan risau. Hantu pun dia tak ada kecuali kita yang seru hantu tu. Kan? Jadi hantu. Tapi kalau datang dalam ni kita buat maksiat, barulah hantu dia datang balik. Sebab dia suka. Tapi tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan jangan risau, infak itu sebahagian daripada cara kita nak membangunkan ekonomi orang Islam. Pertama zakat. Zakat tu sebab kita di mana-mana pun kita tingkatkan zakat. Yang kedua wakaf. Sekarang ni kita tengah memperbaiki sistem wakaf di Malaysia. Baru saya mesyuarat, wakaf tak bagi yang terbaik. Kalau di Singapura, wakaf dia orang cukup hebat. Dia orang tak dapat dana daripada kerajaan lah. Dana untuk masjid tak ada, tapi daripada wakaf. Dia boleh bina masjid, nilai dia 18 juta ringgit Malaysia. Cari duit dalam masa 4 tahun. 4 tahun dapat. Mana dapat duit? Saya pun tak tahu. Allah bagi dia orang ni pemberian, tapi dia orang sangat tak terikut. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan, kita boleh berjaya, tapi dengan syarat kita jaga Allah Ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan puan, dan Allah murahkan rezeki kita semua. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Terima kasih kepada Prof Syed Azhar, tuan-tuan, puan-puan yang hadir, yang duduk di atas, yang bawah. Minta maaf saya tak dapat tengok ke atas ni, sebab saya agak sakit juga kat belakang ni. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Doakan semoga saya sihat, rakan-rakan ustaz-ustaz yang lain pun sihat. Sekarang ni ustaz-ustaz pun ramai yang tak berapa sihat sebenarnya. Yelah, sebab kami bukan saja penceramah bebas. Saya, Datuk Dr. Hafizah Musa, itu pun sakit tu, nampak macam tu, jantung tu.
Kadang-kadang dia banyak miss TV kan sebab dia jantung, dia lemah jantung. Jadi doakan dia sihat. Sihat walafiat, saya sihat, dapat teruskan dakwah dan boleh buat kerja yang diwajibkan oleh UKM dan universiti-universiti yang lain. Semoga Allah Ta'ala buahkan rezeki kita semua. Maafkan saya sekali lagi, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang nak ambil slide ni, saya izinkan untuk tuan-tuan ambil, kongsi untuk tengok dia punya kiraan-kiraan. Mungkin berbeza dengan Pulau Pinang, tuan-tuan boleh rujuk dan baiki balik ikut tempat sempat. Wallahu a'lam.